Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam OBTV. Macam biasa, OBTV akan menyajikan cerita-cerita yang menarik sepanjang minggu ini di TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Apa lagi? Semualah. Semua itu cover. Dan macam biasa juga OBTV akan berkongsi dua kisah yang menarik. Kisah yang pertama, apa dia, Nasha? Kisah yang pertama minggu ni kita nak kongsi mengenai seseorang individu ni. Dia gosok tudung menggunakan cerik. Kenapa? Kreatif betul. Bukan guna air? Lain. Kali ni lain. Okey, lagi satu. Apa yang dia? kedua kita nak kongsi mengenai seorang ni dia pinjam duit tapi cukup jujur. I suka orang macam ni. Macam itulah patutnya. Sepatutnya macam tu. Jadi kalau nak tahu lebih, jom kita layan OBTV. Okey guys, untuk story OBTV yang pertama, Nasha, apa yang saya fahamlah kan Nasha, perempuan dan tudung memang satu topik yang sukar untuk dibincangkan. Kenapa agaknya tu? Cakap pasal tudung ni kan Nasha, baru-baru ini menerusi satu video yang dimuat naik oleh seorang wanita dikenali sebagai Eja di TikTok. Dia berkongsi momen suaminya gigih melicinkan permukaan tudungnya dengan cara yang kreatif, dengan cara yang lain daripada yang lain. Selalunya nak bagi tudung kemas dia guna iron, betul tak? Atau serika lah Tapi si suami ini menggunakan cerek elektrik je. Wow. Bagus abang ni. Memang kreatif abang ni. Kreatif betul agaknya kenapa sampai kena guna cerek elektrik ni? Dia macam ni nak jadikan cerita. Dia pergi bercuti kat satu tempat, tapi tempat penginapan tu tak menyediakan kemudahan setrika, tak ada iron. Lepas tu nak tanya dekat kaunter homestay tu pula dah tutup, dah malam, orang pun dah tak ada. Jadi orang kata dalam setiap masalah ada cara penyelesaian kan. Jadi mungkin itulah dia menggunakan kreativiti yang bagus suami ni. Lebih menarik lagi apabila suaminya gigih, dia menjerang air lah. Kemudiannya melakukan tudung berkenaan di atas permukaan cerek elektrik tersebut untuk memastikan kawasan tudung yang berkedut itu terkena wap panas. Bila wap kena panas tu dia macam licin, dia elok. Dia macam menggunakan iron yang pakai wap tu lah. Bijak lah suami ni. Jadi hasil dia pun kita boleh nampak cantik je tudung tu terletak dekat atas kepala isteri dia tu kan. Ni mesti kena belanja sikit ni suami tu. Kena belanja lah, effort matters. Orang kata perempuan ni kalau tudung kedut kan dia jadi sengit sikit, dia dah macam ala nak ambil gambar tak seronok, mood hilang semua kan. Jadi baguslah apa yang suami dia buat ni, dia faham lah isteri dia tu macam mana. And mungkin ramai yang tak tahu cara untuk nak menggosok tudung kalau tak ada iron. Guna cerek elektrik je. Gunakan cerek elektrik. Bijak. Macam itu saja. Semudah itu. Awak tak tahu? Saya tak tahu, saya pun baru belajar. Penonton tak tahu? Tak tahu? Now you know. Now you know. We learn something new today. Yes. Okey guys, untuk berita yang seterusnya, saya nak berkongsi satu kisah yang perlu dicontohi ramai orang apabila meminjam duit atau barang bukan milik kita. Menerusi perkongsian di Facebook, individu bernama Muhammad Fadli menceritakan satu kejadian meminjamkan wang sebanyak RM210 kepada seseorang yang tak dikenali. Tak dikenali Bagusnya dia boleh bagi pinjam ke orang yang tak kenal ni. Selalunya kita bagi kat kawan yang kenal je kan. Betul. Jadi menurut Fadli lagi, pada mulanya dia agak keberatan jugalah nak bagi pinjamkan wang dia tu kan. Tapi akhirnya dia tiba-tiba tergerak hati nak membantu juga. Dan dia juga mengingatkan wanita itu yang meminjam tu supaya membayar pada setiap bulan tetapi mengikut kemampuan. Apa yang istimewanya wanita tu kan Nasha? Dia tidak melanggar janji untuk membayar hutang. Kata Fadli lagi, dia pernah menerima bayaran sebanyak RM7 daripada wanita itu. RM7 saja. Tapi yang penting tetap bayar, betul? Bukan itu saja, wanita itu akan menghubunginya sekiranya gagal untuk membayar pada waktu yang telah ditetapkan. Bagus. Jadi walaupun dalam keadaan yang agak sesak pun, tapi dia tetap cuba untuk membayarkan apa yang dia termampu. RM7 pun RM7 lah kalau mampu kan. At least dia bayar juga. Jadi terharu jugalah dengan tindakan wanita ni. Jadi Fadli ni pun dia mengambil keputusan untuk menghalalkan baki hutang iaitu sebanyak RM103. Alhamdulillah, murah rezeki Fadli ya. Menerusi posting Fadli di Facebook katanya, betapa aku rasa terharu dengan kejujuran dan kesungguhan akak ini cuba melunaskan hutang. Walau cuma ada RM7, dia tetap bayar. Kejujuran dan amanah yang ditunjukkan akak ini tidak ternilai harganya. Ya betul. Alhamdulillah, moga-moga lebih murah rezeki Fadli ataupun orang-orang yang menghalalkan hutang-hutang orang macam ni. Dan juga kita nak ucapkan semoga urusan akak tu juga dipermudahkan juga nanti. InsyaAllah. InsyaAllah.
Okey Pika, story yang pertama yang kita nak kongsikan ini adalah satu kisah yang bagi saya agak meruntun hati. Dan kalau anda di luar sana yang follow rapat dengan kisah ini, anda pasti tahu bahawa baru-baru ini industri hiburan Indonesia telah dikejutkan dengan pemergian pasangan selebriti Vanessa Angel dan juga suaminya Bibi Adrian Shah. Menurut sumber, kereta tersebut telah dipandu oleh pemandu pasangan itu. Yes, dan difahamkan juga kereta terbabit membawa 5 orang penumpang. Termasuklah pemandu, Vanessa dan suaminya Bibi, dan juga anak mereka Gala Sky, dan juga pengasuh Gala. Dan dalam kemalangan itu, Gala difahamkan terselamat namun mengalami bengkak serius di bahagian muka, manakala pemandu dan juga pengasuh Gala turut mengalami kecederaan. Dan untuk pengetahuan anda, ketika kemalangan negeri itu berlaku, seorang lelaki bernama Aris yang berada di tempat kemalangan itu menyelamatkan Gala yang baru saja berumur 1 tahun. Jadi tindakan berani Aris tu mendapat pujian orang ramai, Pes. Yes. Dan berikutan daripada itu, Aris telah diundang dalam satu temu bual di berita televisyen nasional di Indonesia lah. Okey. Dan apa yang menjadi tumpuan ramai sebenarnya adalah reaksi sebab yang ditunjukkan oleh si pemberita ketika mengajukan soalan kepada Aris. Saya cuba ulang baliklah apa yang dia kata tu. Terima kasih atas pertolongan bapa. Bapa menyelamatkan anak ini dan saya dapat rasakan bahawa apa yang bapa lakukan mewakili apa yang mungkin akan saya lakukan juga ketika saya ada di lokasi. Betul Pika, kehilangan orang yang tersayang ni memang berat dan sukar untuk diterima. Namun itu semua kan takdir Pika. Betul. Ajal, jodoh, maut semua di tangan Tuhan. Yes. Jadi kami di OBTV ingin mengucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga mangsa dan juga semoga semuanya dipermudahkan. Okey guys, untuk berita yang seterusnya, anda bersedia Pika? Zaman sekarang ni memang normal lah kalau kita tengok ibu ayah bagi tablet ke, bagi phone ke, bagi any electronic gadget lah untuk anak-anak mereka kan. Tapi Pika, saya pasti selepas kita bakal berkongsi kisah ni, pasti akan membuka mata ramai ibu bapa di luar sana. Mana taknya menerusi video yang telah dimuat naik oleh seorang TikToker ni di TikTok lah, namanya Fini Kasim. Dia berkongsi pengalaman cemas apabila mata anaknya bertukar kemerah-merahan serta sembab Pika. Dan ini dipercayai akibat terlalu lama dan terlalu banyak bermain phone. Tambahnya lagi, punca mata anaknya sakit adalah disebabkan kecerahan pada skrin telefon. Orang kata macam brightness lah. Brightness. Kadang-kadang brightness tu kena setting juga kan, tak boleh terang sangat. Dan selain itu, ibu ini juga turut dinasihatkan oleh doktor agar tidak memberikan anaknya gadget elektronik selama seminggu. Tapi kan sebenarnya ibu ni beri penjelasan yang bahawa anaknya bukannya 24 jam tengok telefon. Dia adalah masa-masa dia macam 15 minit pagi, 15 minit tengah hari dan 15 minit malam. Tapi walaupun sekejap, efek cahaya telefon tu tak sesuai untuk mata anaknya. I see. Itulah terang sangat kan. Kita sendiri pun yang tengok phone ni kalau lama sikit je dah rasa berbinar mata. Even saya bagi contoh lah, kalau saya tengok kawan-kawan terdekat saya sendiri pun kalau main phone tu macam boleh rendahkan sikit tak bright sebab terang sangat kan, kita duduk sebelah pun macam sakit mata. Betul. Macam tu. Kesihatan mata kena jaga Pika. Sebab mata ni kita nak guna lama. Tapi Kempen, saya nak tambah sikit lah. Biasa saya tengok kan mak-mak ni suka tengok cerah-cerah ni. Memang betul lah awak cakap, kena jaga jugalah. Tapi apa-apa pun, semoga kisah ni dijadikan pengajaran buat ibu bapa di luar sana. Rasanya boleh bagi anak korang main telefon, tapi kena berpada-pada dan sentiasa pantau. Macam awak cakap tadi, kurangkan brightness dia. Betul. Okey guys, untuk berita pertama OBTV kali ini, kalau kita rentas negeri, hentian R&R menjadi orang kata tempat pit stop yang wajib untuk kita berhentilah. Ialah kita nak makan, kita nak rehat, buang air dan sebagainya. Tapi bagi si ibu ni, saya pasti pengalaman yang dilaluinya tidak sama sekali akan dilupakan Ira. Sebab apa? Sebab apa? Cuba cerita sikit Ira. Sebab si ibu ni kena tinggal dengan keluarga dia dekat R&R. Cerita ni maybelah agak melucukan kepada sesetengah pihak. Tapi bagi siapa yang mengalami situasi itu mesti rasa takut dan tak senang hati kan. Itulah. Seorang pengguna TikTok yang dikenali dengan nama Roy Muhammad telah berkongsi satu video menceritakan pengalaman yang tidak dapat dilupakan apabila ibunya yang tertinggal di kawasan R&R. Menerusi video pendek yang dikongsikan Roy bersama bapanya yang sudah selesai beristirahat di R&R dan seterusnya meneruskan perjalanan. Mereka teruskan perjalanan tanpa ada mak. Takkanlah orang tak
perasan kan. Disebabkan tu dia dan bapa dia terpaksalah patah balik dekat R&R hentian sebelah tangkap. Betul-betul bila dia cari-cari tak cukup seorang lagi ada keluarganya kan. Tiba-tiba hilang pula kan. Bila dah sampai, wanita tu sebenarnya sudah pun menunggu di gazebo sambil tangannya memegang sepotong buah betik. Dan bila je masuk kereta, si Roy ni terus bertanya, apakah perasaan ibu bila kena tinggal? Macam tu. Dan ibu dia pun cakap, orang pergi bilik air kena tinggal. Nangis aku, kurang asam betul. Dengar macam marah tu. Marah betul tu. Tapi sebenarnya kalau korang tengok video yang dikongsikan Roy ni, si ibu tu sebenarnya dia sporting je. Siap bercerita sambil gelak-gelak. Kan, kejadian yang jarang-jarang berlaku ni mendapat pelbagai reaksi netizen. Di mana rata-rata mereka mengatakan perkara tu adalah lucu. Malah ada di antara mereka yang berkongsi pengalaman yang sama macam makcik ni juga. Betul-betul. Kalau saya lah tertinggal mak saya kan, saya rasa saya punya riwayat tu makin pendek lah. Sebab mak saya garang tu, Ira. Uish, takut. Tak tergamak lah saya. Okey guys, berita OBTV yang seterusnya. Pada minggu lepas, anugerah berprestij, anugerah berita harian bintang popular yang ke-34 telah pun melabuhkan tirainya. Dan tahniah kepada Jana Nick kerana telah memenangi anugerah bintang popular Power. Bukan Jana Nick je tau, kami juga nak ucapkan tahniah kepada pemenang yang menang malam tu. Betul. Trending dekat media sosial tau. Tapi OBTV kali ni kami nak bercerita mengenai busana yang dikenakan oleh seorang penyanyi ni. Nak tahu tak siapa? Siapa? Nama dia Aina Abdul. So apa cerita? Saya tahu pasal benda ni sebenarnya. Saya buat-buat tak tahu je. Sebab apa? Sebab dia viral kot dekat Twitter dengan Facebook. Yang dia pakai bunga hitam dekat kepala tu kan. Bagi saya pakaian yang dikenakan oleh penyanyi tu agak berani dan lain daripada yang lain. Kalau awak pula, apa pendapat awak, Ira? Pendapat saya kan, busana yang dia pakai tu memang menarik perhatian orang ramai tau. Dan saya rasa okey je kalau dia nak pakai. Tapi yang penting confident lah. Sebab kita pakai apa-apa pun mesti kena confident. Macam tu. Betul. Malah rata-rata netizen juga memberi pujian buat Aina kerana berani menggayakan imej tersebut ketika menghadiri majlis ABPH pada malam itu. Baju rekaan pereka tempatan tersebut menjadi tumpuan apabila bahagian kepala Aina dilihat persis sekuntum bunga. Selepas viral foto busana itu, Aina tampil memberi penjelasan. Menurutnya, busana rekaan pereka berhati itu merupakan kesinambungan kepada jalan cerita single baru yang diterbitkannya berjudul Aina Abdul. Betul. Kata Aina, saya ingin tampilkan mawar hitam tu adalah simbolik daripada fashion yang dah lama dia nak ketengahkan. Macam itulah cerita dia. Faham. Tambah Aina lagi, dia tak baca netizen punya komen yang negatif. Tak apalah, apa yang positif kita ambil. Betul tak, Ira? Betul. Tapi hari tu dengar cerita kan, Adele, kenal Adele kan? Kenal. Dia repost nyanyian dari Aina Abdul. Power. Untunglah Aina Abdul Baiklah, itu saja OBTV untuk kali ini. Untuk membaca artikel-artikel menarik, boleh layari www.ohbulan.com. Jangan lupa follow TikTok Oh Bulan dan juga subscribe YouTube Oh Bulan Official. Kerana subscribe itu percuma. Betul tu. OBTV akan bersiaran setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Daniel Nawawi. Saya Ira Zahira. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye. Wanita saya action, tuan tak suruh saya cakap.